Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi di Cikgu Saiful Channel. Jom belajar matematik. Perkongsian untuk kali ini matematik KSSM tingkatan 1, bab 2 faktor dan gandaan. Okey, standard kandungan 2.2 gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil ataupun ringkasnya GSTK lah. Standard pembelajaran. Okey, yang standard pembelajaran yang kedua, menentukan GSTK bagi 2 dan 3 nombor bulat. Dan yang terakhir, yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan gandaan sepunya terkecil lah, GSTK. Okey, jom kita tengok standard pembelajaran satu-satu lah. Okey, sebelum tu kita masih ingat lagi video yang sebelum ni saya upload tentang menerang dan menentukan gandaan sepunya bagi nombor bulat. Yang ni kita ulang kaji ya. Jadi kita tengok ulang kaji kan. Jadi kalau video sebelum ni kita dah bincangkan bagaimana untuk menyelesaikan contoh soalan ini lah. Ataupun bagaimana kita nak mencari gandaan sepunya lah. Gandaan sepunya. Okay. Jadi untuk dapatkan gandaan sepunya, kita kena senaraikan gandaan bagi nombor-nombor yang berkenaan lah. 3, 5 dan 6. Akhirnya kita tengok daripada sini kita dapat gandaan, dua gandaan sepunya pertama bagi 3, 5 dan 6 ni adalah 30. Saya ingat lagi tak? Kalau tak ingat boleh tengok balik yang video yang lama. Dan kemudian yang ni 60 lah. Okey, 60. Dan sebenarnya ada banyak lagi, tapi sebab soalan ni dia nak dua yang pertama, sebab tu kita cari 30 dan 60 lah. Kalau dia tak kata yang pertama ni maksudnya ada 30, 60, 90, 120 dan seterusnya lah. Okay, daripada kamu tengok gandaan sepunya ni, tengok yang paling kecil 30 kan. 30 kan. Sebab tu dari gandaan sepunya pun kita boleh tentukan gandaan sepunya yang paling kecil lah. Jadi untuk kali ni kita nak cari yang paling kecil lah. Salah satu langkah. Kita boleh guna cara ni lah. Okay. Ini ulang kaji balik. Jadi kamu cuma tambah satu langkah lagi untuk mencari gandaan sepunya terkecil. Okay. Tak apa, jom kita tengok. Okay. Samalah soalan dia ataupun standard pembelajaran kita nak tentukan gandaan sepunya terkecil bagi 2 ataupun 2 dan 3 nombor bulat lah. Sama ada 2 atau 3 lah. Jadi cuba kita tengok contohnya. Oh tak. Sebenarnya untuk mencari GSTK ni, gandaan sepunya terkecil ni, kita boleh guna ataupun kita boleh tentukan dengan menggunakan 3 kaedah lah. Kaedah yang pertama, menyenaraikan faktor sepunya seperti yang kita bincang sebelum ni lah. Ataupun seperti yang kita bincangkan bagaimana nak mencari faktor sepunya dalam video yang sebelum ni lah. Dan yang kedua, kita guna pembahagian bulang. Ingat lagi tak? Okey, yang ada gambar macam tu lah dan tulis nombor tu. Okey. Dan yang ketiga, kita menggunakan pemfaktoran perdana. Maksudnya kita tukar nombor tu sebagai hasil darab nombor-nombor perdana dan tengok faktor-faktornya lah. Okey, jadi kita tengok satu-satu lah kaedah lah macam mana nak mencari GSTK. Okey, kaedah yang pertama untuk menentukan GSTK, kaedah pembahagian berulang. Jadi contoh soalan. Okey, tentukan gandaan sepunya terkecil GSTK bagi 2, 6 dan 8. Jadi untuk kaedah ni kita kena senaraikan semua gandaan bagi 8, 6 dan 2 ataupun 2, 6 dan 8 lah. Okey. Okey, kalau saya mulakan dari 8. Okey, gandaan bagi 8. 8 darab 1, 8 darab 2 itulah 8, 16, 24, 32, 40. Okey, seterusnya gandaan bagi 6. Okey,
6, 12, 18, 24, 30, 36 dan seterusnya lah. Ataupun macam kamu tengok, macam sifir 6 lah. Okay? Begitu juga dengan gandaan bagi 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya lah. Okay, daripada gandaan-gandaan yang disenaraikan ni, kita dapat tentukan gandaan sepunya bagi 2, 6 dan 8, iaitu kalau kat sini kamu boleh nampak lah, okay? 8 tak boleh, 16 pun tak boleh. Jadi 24 lah, okay? Tengok 24 sebab semua ada kan, 24 kan. Okay. Dan seterusnya, kalau kat sini kamu dah tak nampak sebab kita tak senaraikan semua, okay? Jadi tapi soalan ni hanya kita nak cari gandaan sepunya yang paling kecil je. Jadi kita tak perlulah yang cari yang berikutnya kan. Kalau yang berikutnya, kalau kamu faham pun kamu boleh tahu dia sebenarnya jawapan dia 48 lah. Tapi sekarang ni untuk jawab soalan ini ataupun untuk menentukan gandaan sepunya terkecil, kita cari gandaan sepunya yang mula-mula, yang pertama lah. Okay? Yang pertama. Jadi jawapan kita untuk ini, gandaan sepunya terkecil bagi 2, 6 dan 8 adalah 24 lah. Jadi tak susah kan. Okey, kita tengok kaedah pembahagian berulang. Ingat tadi bentuk dia. Okey, tengok soalan dia sama juga, masih tentukan GSTK, tapi sekarang bagi nombor lain pula lah, digit 9, 12 dan 21, tiga nombor ni. Okay. Jadi 9, 12 dan 21 kita tulis macam ni. Lepas tu kita bahagikan dengan nombor, kalau boleh yang pilih yang boleh bahagi ketiga-tiga nombor dulu lah. Kalau macam ni 9, 12, 21 boleh bahagi dengan 3 semua sekali kan. 3 darab 3 ataupun 9 bahagi 3, 3, 12 bahagi 3, 4, 21 bahagi 3, 7. Okey, sekarang kalau kamu tengok ni 3, 7 ni nombor perdana kan, memang tak boleh nak bagi orang lain. Tapi untuk gandaan sepunya terkecil ni, kalau faktor, kita dah faktor, ingat lagi masa kita cari faktor sepunya FSTB lah. Okay? Kita dah boleh berhenti lah. Tapi sekarang ingat, kalau gandaan kita kena selesaikan supaya di bawah ni tinggal 1, 1, 1 lah. Saya tunjuk lah. Jadi kalau sini dah tak boleh yang lain-lain, kita ambil dia 3. 3 darab 1, yang tak boleh turun je. Okay, 4 tak boleh dibagi 3 kan, jadi turun je. 7 pun sama juga tak boleh sebab dia nombor perdana kan. Jadi sekarang kita pilih 4 lah. 4, 1, 1. Yang ni masih 7 lagi. Okay. Ni koma sikit. Ni panjang lagi. Ini 1. Kemudian sekarang pilih 7. 1, 1, 1. Bila sampai semua 1, 1 baru kita berhenti ya. Jadi tengok yang hasil yang nombor yang kita pilih untuk membahagi ni 3, 3, 4, 7 ni, bila kita darab kita akan dapat gandaan sepunya terkecil lah. Maksudnya daripada pembahagian berulang ni, GSTK kita adalah gandaan sepunya terkecil kita adalah bagi 9, 12 dan 21 ni adalah hasil darab 3. Tengok ambil ni 3 darab 3. Oh, warna merah. 3. Okey, ni 3. Dan darab 4. Seterusnya darab 7 lah. Oh, mana pen saja. Okey, ni atas ni. Darab 7. Jadi 9 darab 2 kali 4, 28. 28 darab 9 berapa? Boleh gunakan kereta ni. Okey, kita tengok jawapan dia. 252. Betul tak? Kamu dah kira tak? Kalau sini 339 darab 28. 252 betul lah kan? Masih darab ke semua nombor tu lah. Okey, kamu boleh cuba lagi ya dengan contoh soalan lain. Okey. Seterusnya kita nak tengok macam mana nak cari gandaan sepunya terkecil menggunakan
Kaedah yang ketiga iaitu pemfaktoran perdana lah. Okey, maksudnya kita tengok contoh soalan yang diberi dulu. Cari GSTK bagi 4, 15 dan 60 lah. Jadi kalau nak menggunakan kaedah 3 iaitu pemfaktoran perdana ni, okey, faktoran perdana, kamu kalau tukar nombor-nombor ni 4, 15 dan 60 ni sebagai hasil darab nombor-nombor perdana lah. Itu pun boleh guna pembahagian berulang juga. Jadi saya mula dengan yang besar dululah supaya senang nanti. Okey. Tengok maksudnya 60 ni kita tulis sebagai hasil darab nombor-nombor perdana lah. Kalau lupa tengok kita boleh bahagi macam ni lah. 60 kita bahagi dengan nombor perdana yang paling kecil 2 darab 1, 2 darab 30 kan sini kan. Okey. Ataupun 60 bagi 2 30. Lepas tu boleh bagi 2 lagi 15 dan 15 tak boleh bahagi dah. Bagi dengan 3 darab 5 dan 5 nombor perdana tak boleh bagi orang lain 5 darab 1. Sebab tu kamu dapat 60 adalah hasil darab 2 darab 2 darab 3 darab 5 di bawah ni lah. Okay. Begitu jugalah dengan 15. Kalau 15 senang sikit 3 darab 5. Dan kenapa saya susun ini nanti kamu tengok. Tengok. Kenapa saya tulis 3 dengan ni. Saya tulis supaya yang nombor sama tu dalam barisan yang sama lah. 4. Okay, 2 darab 2. Jadi daripada sini kita tengok yang sekejap saya tukar warna lain lah. Okay, 2 ni sama 2 ni 1 3 ni 1 5 1. Jadi semua ruangan ni adalah untuk mencari GSTK kerana semuanya terkecil bagi 4, 15 tadi. Okey, adalah hasil darab inilah 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okey, walaupun kat sini 5 tak ada kan, 5 tak ada, 3 sini pun tak ada, 3 sini pun tak ada, 2 sini pun tak ada 2. Jadi kita ambil dia sebagai satu nombor yang sepadan lah, sama juga ni satu bahagian lah. Okay. Jadi hasil darab dia tengok 3 kali 2 6, 2 darab 5 10, 10 kali 6 60 lah. Cek tengok jawapan kamu betul tak? Okey, 60 betul tak? Ini bawah ni 60. Dia mungkin berbeza dengan jangan terkeliru dengan bagaimana mencarikan faktor sepunya terbesar. Okay? Faktor kita hanya pilih kalau semua bahagian ni ada lah. Okay? Ini untuk gandaan kita pilih setiap yang bahagian tu kena pilih. Okay. Seterusnya kita pergi ke standard pembelajaran yang ketiga ataupun yang kedua untuk video ini, iaitu menyelesaikan masalah melibatkan gandaan sepunya terkecil lah. Kalau dah ikuti video saya tentu dah ingat masa saya bincang untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan faktor sepunya terbesar kan. Jadi secara umumnya, strategi umumnya kita guna 4 langkah kaedah penyelesaian masalah yang diperkenalkan oleh Polya ataupun dipanggil model Polya. Okey, model Polya iaitu yang penting yang pertama ni memahami masalah lah. Okey. Kalau tak faham macam mana kita nak jawab kan? Bila dah faham kita boleh rangka strategi. Seterusnya kita laksanakan strategi dan yang terakhir kita semak jawapan ataupun membuat refleksi lah. Okey, jadi kita tengok satu contoh yang macam mana kita nak selesaikan masalah lah yang melibatkan GSTK. Okey. Jadi ini soalannya. Hazim, Lee, Diana masing-masing diberi 3 utas ribbon yang sama panjang. Mereka
masing-masing memotong ribbon itu. Okey, setiap orang diberi ribbon, 3 orang tu. Mereka masing-masing memotong ribbon tu pada ketan yang sama panjang. Maksudnya setiap orang potong kepada keratan yang sama panjang mengikut masing-masing lah. Macam Hazim 15 cm. Dia panjang setiap keratan ribbon dipotong oleh Hazim, Lee dan Diana masing-masing adalah 15, 25 dan 30 cm lah. Jadi semua ribbon habis dipotong. Maksudnya semua potong habis dan tiada yang tinggal. Berapakah panjang ribbon terpendek yang diberi kepada mereka? Maksudnya setiap orang potong ribbon kepada bahagian masing-masing. Okey, daripada sini pun kamu boleh tentukan maklumat ataupun kamu boleh buat jadual untuk memahami masalah dan merangka strategi dan melaksanakan strategi ya. Okey. Tapi kalau kamu faham, kat sini ada 3 orang. Hazim, Lee, Diana. Setiap orang diberi gulungan ribbon. Okey, yang sama. Maksudnya sekarang ni semua orang sama panjang. Cuma masalah dia Hazim dia potong kepada 15 cm. Lee potong kepada 25 cm. Dan Diana potong kepada 30 cm lah. Okey. Jadi bila mereka potong kepada bahagian-bahagian ni, ribbon akan habis. Okey, maksudnya habis. Semua habis. Jadi soalan dia, apa yang kita nak cari ni, biasanya ni ayat yang terakhir ni, tengok yang ada telinga kera ni, ini yang apa ataupun aim ataupun kehendak soalan ni lah. Soalan dia nak tanya berapa panjang ribbon yang paling pendek yang kita boleh bagi pada mereka. Jadi apakah strategi yang kita boleh guna untuk mencari atau menyelesaikan masalah ni? Sebenarnya apa yang kamu kena buat adalah mencari inilah GSTK bagi 15, 25 dan 30 lah. Okey, itu je lah. Maksudnya kita dapat gandaan sepunya terkecil itu adalah panjang ribbon yang terpendek lah. Okey, jadi kita cuba tengok. Okey, penyelesaian dia. Okey, cari GSTK kan bagi 15, 25 dan 30 kan. Jadi ingat lagi macam mana nak cari ni. Kalau dah ni dah tahu ni, kena laksanakan strategi lah. Jadi kita bahagi dengan, tengok kalau macam ni kamu nampak belakang 5, 5 dan sifar ni tentu boleh bahagi dengan 5 lah. Okey, senang. 15 bahagi 5, 3. 25 bahagi 5, 5. 35 bahagi 5, 6 lah. Jadi 3 dan 6 ni kita boleh bahagi lagi kan. Jadi kita bahagi yang boleh je. 3 bahagi 3, 1. 5 tak boleh, turun je dia. Okay? 5 dah tak boleh bahagi dengan 3, turun je. 6 boleh kan. 6, 2. Jadi sekarang 1, 2, 5 ni, maksudnya 2 memang tak boleh bahagi dengan lain lah. 2 mesti bahagi dengan 2. 1 dan 5 bahagi dengan 5. Bila dah sampai bawah ni 1, 1, 1 semua dah habis lah. Jadi apa yang kita perlu untuk mencari GSTK bagi 15, 25 dan 30 adalah hasil darab 5, 3, 2 dan 5 lah. Okey, di sini ya. GSTK bagi 15, 25 dan 30 ni adalah 5 darab 3 darab 2 darab 5. Yang ni 10, 15, jadi 150 lah. Okey, dan tengok jawapan kamu dan saya, betul tak? Betul lah. Okey, jadi untuk soalan ni tadi kita selesaikan masalah kan. 150 ni bukan GSTK ni, maksudnya yang kita dapat tu adalah panjang ribbon yang minimum lah, yang dikendaki oleh soalan lah. Jadi untuk jawab soalan penyelesaian masalah, misalnya kita tulis balik apa maksud dia lah, GSTK tu yang kita dapat ni. Sebenarnya dia adalah panjang minimum ribbon yang boleh diberi kepada 3 orang pelajar tadi lah, Hazim, Lee dan Diana. Okey, sekian sahajalah untuk perkongsian kali ini. Terima kasih.
Kepada yang kali pertama ke channel saya, tunjukkan sokongan dengan menekan butang subscribe dan loceng untuk mengikuti video terkini daripada saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.